Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Untuk video kali ni, Nina akan bahaskan satu kes yang pernah terjadi dan kes ni agak famous juga dulu ni, yang terjadi sekitar tahun 1980-an. Yang mana cerita kali ni tentang seorang ibu yang cuba membalas dendam ke atas seorang suspek, yang mana masa tu suspek ni dalam proses perbicaraan dekat mahkamah. Lelaki tadi tu dia kena tembak bertubi-tubi sampailah dia meninggal dekat tempat kejadian. Kalau korang nak tahu apa yang membuatkan si ibu tadi tu geram sangat dan dendam dekat lelaki tu, korang kena tengok video Nina sampai habis. So without wasting any time, let's get started. Kejadian ini terjadi di sebuah bilik mahkamah yang crowded dengan orang ramai di Jerman pada bulan Mac tahun 1981. Jadi lelaki yang kena tembak tadi tu adalah Klaus, yang pada masa tu dalam proses perbicaraan. Kes Klaus yang berusia 35 tahun pada masa tu tentang kesalahan dia membunuh seorang kanak-kanak perempuan yang bernama Anna yang berusia 7 tahun. Pada hari kejadian dekat mahkamah tu, Marian Behmier ataupun mak kepada Anna tadi telah tembak Klaus. Korang bayangkan dalam keadaan yang sesak dengan orang ramai, dan pada masa tu jugalah mak Anna ni membalas dendam. Mak dia duduk diam-diam dekat dalam tu, dan pada masa yang sama mak dia ni tengah aim Klaus. Sejak daripada kejadian tu, Marian telah menjadi perbualan hangat orang ramai. Kemudian pihak media Jerman sendiri pun telah menggelarkan Marian tadi tu sebagai kes menegakkan keadilan paling menakjubkan dalam sejarah pasca perang di Jerman. Sebelum Marian digelar sebagai ibu pembalas dendam oleh orang ramai, dia sebenarnya adalah seorang ibu yang baik dan merupakan ibu tunggal. Kehidupan dia tak adalah sesenang mana, cukup-cukup makan je untuk dia dengan anak dia. So bagi meneruskan kehidupan seharian, Marian ni telah bekerja dekat sebuah pub di Lübeck, iaitu sebuah bandar yang terletak di barat Jerman. Pada masa tu, Marian ni tinggal dengan anak dia yang ketiga yang bernama Anna. Dua orang lagi anak dia tu diserahkan kepada orang lain untuk dijadikan sebagai anak angkat. Yelah, dengan kehidupan yang serba kekurangan, so agak susah jugalah untuk dibesarkan ramai anak. Anna pula digambarkan sebagai seorang kanak-kanak yang sangat periang dan open-minded. Tapi hayat Anna ni dia tak panjang tau, sebabnya dia telah dijumpai meninggal pada 5 Mei tahun 1980. Sebelum dia dijumpai mati tu, pada hari kejadian tu sebenarnya Anna ni bergaduh dengan mak dia. So Anna tak pergi ke sekolah. Tak tahulah macam mana cerita si Anna tadi tu boleh bersama dengan jiran diorang yang bernama Klaus, yang pada masa tu Klaus ni adalah seorang penjual daging. Klaus tu pula sebelum ni dia dah ada rekod jenayah tau. Maksudnya dia ada rekod jenayah cabul kanak-kanak. Maybe Klaus tu dia pujuk Anna lah kot sampaikan Anna tu boleh percaya dengan Klaus. Bila Anna dah percaya dengan Klaus, Klaus sembunyikan Anna dekat rumah dia selama berjam-jam guys. And then dia telah cekik Anna dengan menggunakan selur dalam. Tapi tak dapat dipastikan sama ada pada ketika tu Klaus ni sentuh Anna ataupun tidak. Kemudian bila Anna dah pun tak bernafas, dia masukkan Anna ke dalam sebuah kotak cardboard. Lepas tu dia bawa kotak tadi tu dan ditinggalkan dekat sebuah parit area dekat situ juga. Petang tu Klaus ni kena tangkap dengan pihak polis selepas polis terima report daripada tunang dia. Masa dia kena soal siasat tu, Klaus memang mengaku yang dia buat semua tu, tapi dia tak mengaku yang dia menyentuh Anna. Dan pada masa inilah dia mulalah create cerita yang buka-buka untuk defend diri dia. Klaus pun ceritalah dekat polis, dia kata yang dicekik Anna tu sebabnya Anna ugut dia. Bukan tu je, selain kena ugut, dia kata Anna juga cuba untuk goda dia. So Anna kata Klaus ni kena bagi duit dekat dia. Kalau tak nak bagi duit dekat Anna, Anna akan report dekat mak dia dengan mengatakan yang Klaus ni dah cabul dia. Bila mak Anna ataupun Marian tadi dengan statement bongok daripada si Klaus ni, of course lah memang naik angin lah mak dia. Budak 7 tahun pun takkanlah dia nak buat macam tu, beragak lah nak menipu pun kan. Setahun kemudian, semasa Klaus menjalani perbicaraan tentang kes dia tadi, pada masa inilah Marian tadi telah mengambil peluang untuk membalas dendam. Pada hari perbicaraan tu, si Marian ni memang sakit hati gila bila dia dengar statement daripada Klaus yang macam mereka ceritalah tentang anak dia. Dan pada hari tu juga peguam bela Klaus ni kata yang hormon Klaus sebenarnya tak stabil. So that's why lah dia macam keluar statement macam yang bukan. Dia macam bengong-bengong sikit. Sebabnya Klaus ni dia pernah menerima rawatan hormon beberapa tahun sebelum tu. Kalau korang nak tahu, pesalah-pesalah seksual dekat Jerman pada masa tu, tak tahulah sekarang ni diorang buat ke tak lagi. So pesalah-pesalah ni kalau diorang didapati bersalah, diorang ni akan dimandukan dengan cara membuang diorang punya testis. So benda ni dibuat untuk mengelakkan kejadian jenayah tu berulang sekali lagi. Pada masa tu Klaus ni terkecuali daripada terkena hukuman tu, tapi at the end dia yang pergi mandukan diri dia sendiri dengan kerelaan. Jadi disebabkan Marian ni dah geram sangat bila dia dengar statement bongok-bongok yang keluar daripada mulut Klaus ni, dia pun telah tembak Klaus tadi tu daripada handbag dia. So dia tembak 6 kali guys, dan semua tembakan tadi tu telah mengena Klaus, and then dia rebah dekat lantai dan mati dekat situ juga. Kemudian Marian ni ditahan pula atas tuduhan membunuh Klaus. Jadi masih dalam perbicaraan kes Marian ni pula kan, dia pun mengakulah dekat hakim, dia kata
masa hari kejadian tu dia berada dalam mimpi tau, selepas dia nampak muka anak dia dekat mahkamah. Jadi statement daripada Marian ni macam seolah-olah dia tengah berhalusinasi pada hari kejadian. And then doktor pun dihantarlah untuk memeriksa keadaan Marian dan dia diminta menulis atas keping kertas. Jadi dekat atas kertas tu Marian telah menulis, ibu buat semua ni untuk awak Anna, dan dia ada jugalah lukis bentuk love. Kes Marian ni memang mendapat liputan yang meluas daripada pihak media, sama ada daripada dalam dan luar negara. Kemudian majalah mingguan German Stern telah terbitkan beberapa artikel tentang Marian. Jadi artikel-artikel yang telah diterbitkan tu tentang kehidupan Marian sebagai seorang ibu tunggal, macam mana susahnya menjadi seorang ibu tunggal. And then hasil jualan majalah tadi tu telah digunakan untuk tampung kos perundangan Marian. Jualan majalah tu pula sebenarnya memang mendapat sambutan yang luar biasa daripada pembaca. Ada yang sokong Marian dan ada jugalah yang kecam dia. Kes dia ni juga telah menjadi perdebatan yang hangat, sebabnya diorang tak tahu nak sabitkan dia ni membunuh dengan niat ataupun tidak. Kemudian mahkamah telah memutuskan yang Marian telah bunuh tanpa niat, and then dia telah dijatuhkan penjara selama 6 tahun pada tahun 1983. Tapi kan beberapa dekad lepas tu, kawan Marian sendiri telah mengaku yang dia pernah nampak Marian ni praktis tembak dekat bilik bawah tanah dekat sebuah pub tempat dia kerja dulu. Pada bulan Julai tahun 1985, akhirnya Marian telah keluar daripada penjara selepas dia menjalani separuh daripada hukuman dia. Kemudian dia telah berpindah ke Nigeria selepas dia berkahwin dengan seorang lelaki yang merupakan seorang guru di Jerman. Dekat Nigeria pula, diorang tinggal dekat German camp di mana tempat suami dia mengajar sekolah Jerman. And then Marian ni telah bercerai dengan suami dia pada tahun 1990. Lepas tu dia pindah ke Sicily dan menetap dekat sana. Tak lama kemudian dia telah disahkan mengidap kanser pankreas, and then barulah dia balik ke Jerman semula. Pada tahun 1995, selepas 14 tahun kejadian tu terjadi, Marian telah dijemput interview dalam sebuah rancangan dekat TV di Jerman. Jadi dalam interview tu dia kata sebelum dia tembak Klaus tu, dia memang dah pertimbangkan segala risiko yang dia akan dapat, termasuklah hukuman yang dia akan kena. Dia buat macam tu sebab dia sakit hati sangat dengan Klaus tu, suka menceritakan benda bohong tentang anak dia. That's why lah dia tembak Klaus, sebab dia tak nak Klaus ni create cerita bohong lagi tentang Anna. So semasa Marian ni menjalani sisa-sisa hidup dia yang terakhir sebelum dia meninggal tu, dia telah kontak seorang wartawan untuk merakamkan detik-detik kehidupan dia yang terakhir tu. Akhirnya Marian telah meninggal pada 17 September tahun 1996 pada umur dia 46 tahun, dan kemudian dia telah dikebumikan di sebelah kubur anak dia. Alright guys, apa pendapat korang tentang kisah pada kali ini? Bagi Nina, dia ada baik salah dia juga, sebab kalau nak ikutkan undang memang dia salah lah sebab dia tembak si Klaus tu kan. Tapi ibu mana yang tak sakit hati kan, dah lah anak dia jadi mangsa dekat lelaki tu. Lepas tu lelaki tu duk create cerita bohong, dia kata anak dia duk ugut lelaki tu lah apa benda semua sebab nak duit kan. Tapi benda tu macam tak logik sangat. Anak dia baru 7 tahun kot pada masa tu, takkanlah terfikir nak buat benda yang advance sangat orang kata kan. Tapi eloklah si Klaus tu kena tembak, geram juga kan. Macam tu kan. Okay, so Nina nak tahu pendapat korang pula, just komen dekat bawah. And yeah, that's it for today. Dan Nina harap korang suka dan enjoy dengan cerita yang Nina kongsikan pada hari ini. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga tahu, sebab nanti kalau Nina upload video, korang tak terlepas train. Jadi korang akan jadi orang yang terawal tengok video-video Nina. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.